Selamat pagi, para pencalon. Nama saya Livan Raj Analagi Seloratnam dan saya akan menemuduga anda pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan tahniah kerana anda berjaya ke sesi temuduga. Sebelum ke sesi temuduga, saya ingin menceritakan sedikit tentang syarikat kami. Nama syarikat kami ialah Go Green dan kami membuat penyelidikan terhadap plastik. Menurut WWF, terdapat 150 juta tan sisa plastik di laut dan yang ini menjejaskan kehidupan marin, dan sekiranya masalah ini tidak ditangani, ia akan membawa kesan yang amat besar terhadap alam sekitar. Menurut sumber yang lain pula, 5 trilion beg plastik digunakan setiap tahun dan 13 juta daripadanya dibuang ke laut. Manakala 1 juta botol plastik dibeli setiap minit dan 100,000 haiwan laut dibunuh disebabkan plastik setiap tahun. Hal ini sangat membimbangkan kerana plastik merupakan komponen yang tidak mudah mereput. Plastik hanya pecah menjadi partikel yang kecil jika terdedah kepada sinaran ultraungu, oksigen, suhu yang tinggi dan aktiviti mikroorganisma pada masa yang tertentu. Apabila penggunaan plastik meningkat, ia mendorong kepada peningkatan pencemaran plastik. Jadi, syarikat kami ingin menenangi masalah ini. Jadi, kami memerlukan tenaga pekerja dan sesi temuduga ini dijalankan untuk menguji kefahaman para calon tentang pencemaran plastik. Jadi, soalan yang pertama ialah, apakah punca pencemaran plastik? Terima kasih Encik Livan atas soalan tadi. Pada pendapat saya, antara punca yang menyebabkan pencemaran plastik adalah sikap manusia itu sendiri dan juga sisa bahan buangan daripada hasil aktiviti domestik sehari. Contohnya, kalau kita pergi ke suatu pasar raya, kita boleh nampak pelbagai minuman atau makanan ia dipackage dalam plastik dalam pelbagai bentuk dan pelbagai cara. Dengan ini kita boleh membuktikan bahawa plastik memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kita. Ini kerana plastik adalah benda yang sangat ringan dan mudah digunakan. Lebih banyak kita menggunakan plastik, lebih banyak itulah kita kena menghantar bahan-bahan ini untuk proses pelupusan. Pada satu tahap, jika kita terdapat bahan-bahan plastik ini rosak ataupun tidak lagi digunakan, kita akan cuba membuang ataupun kita akan menghantar ke kawasan pelupusan sampah. Apabila proses pembuangan sampah ataupun pelupusan plastik ini tidak diamalkan dengan cara yang betul, keadaan inilah yang menyebabkan pencemaran plastik. Contohnya, sikap manusia yang tidak mengamalkan cara yang betul dengan membuang sampah ke dalam tong sampah. Kita tidak peka terhadap keramaian alam sekitar dan kita cuba membuang bahan-bahan plastik ini merata tempat ataupun dalam sungai ataupun kolam. Benda-benda inilah yang menyebabkan pencemaran plastik di negara kita yang lebih banyak menjadi isu yang serius pada generasi ini. Terima kasih Encik Livan ya atas soalan tadi. Apakah punca pencemaran plastik? Pada pendapat saya, salah satu punca pencemaran plastik terutamanya di negara kita, di negara Malaysia, adalah negara kita merupakan tuan rumah kepada 33 buah negara lain sebagai tempat pelupusan sampah. Ya, terdapat 33 buah negara lain yang membuang sampah mereka ke negara kita. Dan negara-negara ini merupakan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis dan Sepanyol. United Kingdom sahaja pada tahun 2019 telah mengeksport sebanyak 80,000 tan sampah ke negara kita. Amerika Syarikat pula 150,000 tan sampah sarap dieksport ke negara kita. Dan lebih separuh daripada sampah sarap ini merupakan bahan plastik. Dan bahan plastik ini terbiar begitu sahaja di tapak pelupusan negara kita. Dan mengapakah ini berlaku? Ini berlaku adalah sebab terdapat kilang-kilang di negara kita
yang membawa masuk sampah ni secara haram dan juga berlaku rasuah di kalangan orang di pelabuhan negara kita. Oleh itu, selepas sampah sarap dimasukkan ke negara kita, ia sepatutnya dilupuskan dengan prosedur-prosedur yang betul. Malah sampah sarap tersebut dibiarkan begitu sahaja di tapak pelupusan sampah dan tidak dibuat apa-apa. Dan sampah-sampah tersebut lama demi lama akan memberi imej yang buruk pada negara kita dan juga membuat persekitaran masyarakat kita tidak kondusif. Oleh itu kita dapat tengok dengan lebih bahan sampah, bahan plastik ni yang memasuki negara kita secara haram, ia akan hanya menyebabkan pencemaran plastik di negara kita semakin meningkat. Terima kasih atas jawapan anda. Soalan yang seterusnya ialah, apakah kesan pencemaran plastik? Terima kasih Encik Lewan. Kesan yang terhasil daripada pencemaran plastik adalah keseimbangan ekosistem terjejas. Contohnya, jika kita membuang bahan plastik merata tempat dan juga air, ini akan menyebabkan pencemaran tanah dan juga pencemaran air. Jika kita melihat isu ini dengan cara yang lebih terdekat, keberadaan bahan plastik dalam tanah menjadi toksik kepada pelbagai kehidupan tanah seperti tumbuhan, spesies yang mengurai bahan organik, mikroorganisma dan lain-lain. Oleh kerana bahan kimia ini, interaksi yang seimbang antara tumbuhan dan juga kehidupan tanah ini terjejas. Selain itu, pembuangan bahan plastik ke dalam air mengancam kehidupan laut. Ini kerana hidupan laut tersilap menganggap bahan plastik sebagai sumber makanannya. Contohnya, dalam laman Instagram saya tengok satu gambar yang menunjukkan seekor penyu makan plastik bag sebagai sumber makanan. Ini kerana makanan utama penyu adalah jellyfish. Oleh sebab plastik ini menyerupai jellyfish, penyu ini dia tersilap dalam menganggap plastik bag ini adalah makanan tersebutnya. Ini sangat mengancam kehidupan laut. Bukan itu sahaja, bahan plastik ini juga lama kelamaan akan terurai dan menjadi mikroplastik. Mikroplastik ini akan dimakan oleh ikan yang menjadi sumber makanan manusia juga. Pada akhirnya manusia juga akan terancam dengan bahan plastik tersebut. Terima kasih. Terima kasih ya Encik Lewan atas soalan itu tadi. Pada pendapat saya, salah satu kesan pencemaran plastik adalah perubahan iklim, terutamanya peningkatan suhu. Malah pada tahun 2019 ia mencatat suhu yang paling tinggi di sejarah. Macam mana bahan plastik ni menyebabkan peningkatan suhu ya? Apabila bahan plastik yang terbiar dekat tapak pelupusan sampah ataupun yang terdapat di tepi jalan ataupun yang ada kat atas laut, apabila bahan-bahan ni diekspos pada sinaran matahari, dia akan mereput dan memecah ke bahan plastik yang lebih kecil. Dan lama demi lama bahan plastik kecil ini akan melepaskan gas-gas rumah hijau. Gas rumah hijau seperti ethane, methylene adalah sangat berbahaya kepada alam sekitar. Apabila gas rumah hijau ni dibebaskan ke atmosfera, ia akan menipiskan lapisan ozon dan sememangnya akan meningkatkan suhu di bumi. Menurut World Wildlife Federation WWF, pada tahun ini sahaja lebih kurang 850 juta tan gas rumah hijau ni akan dibebaskan ke udara disebabkan penggunaan bahan plastik. Oleh itu kita dapat tengok sememangnya bahan plastik ni akan menyebabkan perubahan iklim, terutamanya ia akan menyebabkan peningkatan suhu. Terima kasih atas jawapan tadi. Soalan yang terakhir pula ialah, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan pencemaran plastik? Terima kasih Encik Lewan atas soalan tadi. Cara mengatasi pencemaran plastik.
apa yang kita boleh buat untuk menyelesaikan pencemaran plastik ini? Sebagai individu yang bertanggungjawab, kita seharusnya menjaga keharmonian dan keselamatan alam sekitar. Kita tidak semestinya sentiasa bergantung kepada kerajaan untuk mencari jalan penyelesaian bagi sesuatu masalah. Contohnya seperti masalah pencemaran alam sekitar ini, kita boleh menggunakan cara tersendiri untuk mengurangkan pencemaran plastik seperti ini. Apa yang kita boleh buat? Jika rumah kita ada plastik yang berlebihan atau plastik yang tidak digunakan, kita tidak seharusnya membuang plastik tersebut. Kita boleh menggunakan plastik-plastik tersebut untuk membuat barang perhiasan yang boleh menghiasi rumah kita, ataupun kita juga boleh membuat pasu bunga ataupun alat penyiram pasu bunga, ataupun bermacam-macam alatan yang boleh kita buat dengan ilmu yang kreatif. Selain itu, jika kita ada barangan yang rosak, barang plastik yang rosak, kita harus membuang dengan cara yang betul supaya menyenangkan dan memberi laluan yang senang untuk membuat proses kita semula. Selain itu, kita juga jika pergi ke pasar raya, kita boleh membawa plastik bag yang berlebihan dari rumah ke pasar raya untuk menyimpan barang dan membawa pulang barang. Di samping itu, kita juga boleh menggunakan beg kain ataupun beg kertas untuk menyimpan barang dan membawa pulang barang ke rumah kita. Dengan ini, kita boleh mengelakkan penggunaan plastik-plastik yang baru. Ini juga akan mengurangkan pembuangan atau pelepasan plastik yang berlebihan di negara kita. Terima kasih. Terima kasih Encik Levan bagi saya peluang untuk menjawab soalan ini. Bagi pendapat saya, langkah yang paling efektif, langkah yang paling kritikal yang harus diambil oleh negara kita, oleh kerajaan negara kita adalah kerajaan haruslah menutup semua kilang yang menghasilkan barang seperti beg plastik, straw plastik dan juga pembalut makanan plastik, dan juga sudu dan garpu plastik. Saya mengatakan empat perkara ini adalah kerana menurut satu kajian daripada Greenpeace menyatakan 70% sampah di sesuatu tapak pelepasan sampah merangkumi daripada bahan-bahan ini, bahan-bahan plastik ini. Oleh itu, kerajaan harus memastikan kilang-kilang ini tidak dapat membuat barang-barang seperti ini. Dengan ini, ia akan menyebabkan untuk pihak-pihak seperti pasaraya dan restoran untuk mula guna barangan yang diperbuat daripada barangan yang boleh dikitar semula seperti kertas. Pasaraya akan mula menggunakan beg kertas dan pihak restoran juga akan mula menggunakan pembalut makanan kertas. Ini merupakan langkah yang sangat serius dan perlu diambil secara serta-merta. Walaupun langkah ini akan mengurangkan sikit pendapatan negara dari segi mendapat cukai daripada kilang-kilang ini, walau bagaimanapun kita haruslah mengutamakan alam sekitar daripada duit. Alam sekitar merupakan sesuatu perkara yang sangat penting dan kita harus menjaga untuk masa depan anak kita. Oleh itu, kerajaan kita haruslah mengambil langkah ini secara serius dan harus memastikan semua kilang yang membuat barang-barang ini ditutup secara serta-merta untuk menangani masalah pencemaran plastik di negara kita. Terima kasih atas jawapan yang berikut. Malah, sudah tamatlah sesi temu duga pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana para calon sudi hadir ke sesi temu duga pada hari ini. Keputusan temu duga ini akan dimaklumkan dalam masa 2 minggu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Levan atas temu duga tadi. Saya akan menunggu maklum balas yang positif daripada Encik dalam 2 minggu ini. Terima kasih. Terima kasih Encik.